Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kumpulan kami, saya Nur Afifah Bajira binti Baharum daripada kumpulan 8 PIM 4 memilih tajuk kajian dan isu-isu kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah Research Based Education yang bertajuk pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Makanya dalam pembentangan ini, dalam analisis ini kami akan sertakan beberapa kepentingan kita untuk mempelajari atau kita memberi pendedahan tentang isu seksualiti ini dalam pendidikan Islam. Kenapa pentingnya kita belajar tentang pendidikan seksualiti ini? Okey, satunya adalah kandungan. Okey, dalam pembentangan kami akan bentangkan sebentar lagi. Kami akan dedahkan beberapa elemen iaitu pengenalan peringkat usia kanak-kanak yang berumur 7 hingga 16 tahun dan seterusnya adalah kesimpulan daripada pembentangan kami. Okey, seterusnya adalah pengenalan. Okey, Kajian Malaysia Against Pornography MAP pada tahun 2018 pernah mendedahkan data amat mengejutkan apabila kira-kira 80% kanak-kanak berusia 10 hingga 17 tahun telah menonton pornografi secara sengaja. Di zaman teknologi yang mengganas dan progresif dalam perkembangan pembelajaran dalam talian ini, anak pasti lebih terdedah kepada bahaya pornografi dan seks bebas. Okay, perkara ini menjadi kerisauan buat semua ibu bapa di Malaysia terutamanya. Oleh sebab itu, anak-anak perlu didedahkan dengan ilmu pendidikan seksualiti sejak kecil supaya masalah pornografi dan seks bebas dalam kalangan umat Islam dapat dibendung. Menurut Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya bertajuk Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan seksualiti ialah mengajar, memberi kesedaran dan berterus terang dengan anak tentang perkara-perkara berkaitan seks, nafsu dan perkahwinan. Okey, mari kita melihat statistik. Ini adalah hamparan-hamparan akhbar dari akhbar yang menunjuk kepada kesan melihat pornografi atau menonton bahan lucah di mana akan mengubah kimia. Salah satu artikel surat khabar ini ada mengatakan bahawa bahan lucah akan mengubah kimia dalam otak sehingga menyebabkan ketagihan. Okey, ini adalah hanya beberapa sahaja. Kalau kita ikutkan isu yang berlaku sangat tidak gambar-gambar saya rasa tak mampu saya nak tulis sebabnya terlampau banyak isu. Lebih-lebih lagi kita menghadapi PKP. Report yang saya beritahu sebentar tadi itu adalah daripada 2018. 2018 sebelum PKP pun telah mewujudkan bahawa terdapat 80% anak-anak yang melihat pornografi. Apatah lagi jika dibandingkan dengan situasi selepas dan semasa PKP. Okey, betapanya peningkatan yang sangat melonjak tinggi. Seperti mana yang kita tahu masa PKP hari itu, manusia menghadap phone 24 hour. 24 jam, termasuk kita sendiri pun tengok phone. Apatah lagi mereka yang tidak dikawal, terutama dalam anak-anak. Okey, satu dada akhbar yang merujuk kepada sumpah maram kenapa bernafsu begini, tajuknya. Dan anak merogol mak kandung. Okey, hamba seks abang, lelaki didakwa bunuh merogol anak. Okey, itu adalah salah satu isu yang perlu kita kena tahu sebenarnya kerana isu ini adalah bukan isu okey kita perlu sorok lagi, bukan. Ini adalah isu yang ibu bapa dan kita semua perlu belajar dan bagaimana untuk kita dedahkan ilmu ni kepada anak-anak. Okey, Malaysia berada di ranking pertama di Asia dan paling menyedihkan adalah paling ramai rakyat Malaysia melayan web porno semenjak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan iaitu 18 Mac 2020 sehingga 2021. Okey, makanya kita melihat apa yang perlu kita buat sebenarnya setelah kita selusuri betapa banyaknya info-info ataupun perkara yang tidak enak untuk kita dengar. Okey, saya melihat satu wawancara televisyen yang mengatakan bahawa ada seorang doktor ini bertugas di bahagian emergency hospital menerima setiap hari satu berita tentang rogol. Okey, bila ada kes macam tu, maksudnya hospital kena memeriksa pelapor itu, keadaan mereka untuk membuat report polis. Sebab itulah
kita risau perkara di luar, betul. Kita risau perkara anak-anak kita keluar bersama dengan lelaki yang bukan mahram. Tetapi kita sampai tidak mempedulikan bahawa dia sangat bahaya jika anak berada di dalam bilik di rumah sendiri. Itu adalah yang paling bahaya apabila dia berhadapan dengan gadget yang bernama telefon, kan, betul. Okey, jadinya pada peringkat usia anak-anak seawal 3 hingga 7 tahun, pada peringkat ini perlu diperkenalkan dengan anggota badan dan alat sulit. Anak-anak perlu membezakan sentuhan selamat dan tidak selamat di samping menanam dalam diri sifat malu. Okey, contohnya adalah selepas mandi, beritahu anggota tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Selain itu, anak-anak perlu diingatkan yang mereka perlu malu jika orang lain melihat tubuh mereka tanpa pakaian. Ini adalah simple, betul, nampak simple, tapi adalah memberi impak yang sangat besar kepada anak-anak. Okey, pada peringkat umur 7 hingga 10 tahun, anak-anak perlu diajar adab meminta izin dan meminta izin untuk masuk ke dalam bilik ataupun ruang peribadi dan menjaga pandangan. Okay, Al-Quran telah memperincikan adab meminta izin ini dalam surah An-Nur ayat 58. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Maksudnya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang sebelumnya mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Melalui ayat ini, majoriti fuqaha berpendapat bahawa hukum hanyalah sunat bagi kanak-kanak meminta izin masuk ke ruang peribadi ataupun ruangan bilik, dan wajib ke atas anak-anak yang telah balik. Namun begitu, hal ini perlu diambil berat agar ia tidak menjadi kebiasaan apabila anak-anak meningkat umur untuk mereka mempraktikkan apa yang telah Islam praktikkan. Oleh itu, ibu bapa mestilah memberi pendedahan awal kepada anak-anak yang berusia 7 tahun, iaitu darjah 1 sehingga darjah 4. Walaupun dia nampaknya adalah simple saja, namun dia sangat memberi impak yang sangat besar apabila mereka telah dewasa kelak. Okey, itu sahaja daripada saya. Slide seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Okey, seterusnya saya Nurul Atikah binti Syafi'i akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya tadi. Okey. Pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam ni untuk umur 10 hingga 14 tahun, iaitu kebiasaannya pada umur ni ialah umur kanak-kanak mencapai usia baligh lah. Okey. Pada usia ini, ibu bapa ni bertanggungjawablah untuk mengasingkan tempat tidur anak-anak, seperti mana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis baginda, iaitu perintahkan anak-anak kamu untuk menunaikan solat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Albani. Okey. Pengasingan tempat tidur ini dimaksudkan dengan memisahkan tempat tidur. Memisahkan tempat tidur macam mana? Okey, memisahkan tempat tidur anak dengan ibu bapa dan pisahkan tempat tidur adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan yang berlainan jantina pada umur 10 tahun tu secara total. Maksudnya kalau umur 7 tahun tu mungkinlah kita dah boleh slow-slow kita didik, kita macam biasakan dia untuk mereka ni berpisah daripada tempat tidur dengan mak ayah dan adik-beradik dia lelaki dan perempuan. Buat pengasingan bilik lelaki dan bilik perempuan, jangan bercampur. Ini boleh menyebabkan berlakunya pelbagai jenis sumbang mahram ataupun perkara yang kita tidak inginilah, ataupun yang menyebabkan mereka ni lebih berfikir lebih luar kawalan. Okey. Seterusnya, kita tengok apa tindakan ibu bapa ni perlu buat. Okey, tindakan dia ialah untuk melatih anak berdikari dan dijauhi daripada unsur seksual. Okey, kita ni melatih anak untuk berdikari supaya mereka ni tidak berdepan dengan unsur-unsur seksual. Berdikari maksudnya
kita ajar dia, kita memberi pendidikan yang cukup supaya mereka ni boleh berdiri di atas kaki sendiri. Bukan bermakna kita biarkan dia di luar rumah, tapi tapi dia mengetahui, anak-anak ni mengetahui nilai tanggungjawab tu macam mana. Jadi mereka ni tidaklah berfikir sampai untuk membuat perkara yang kita pun tak nak mereka buat. Okey, kemudian ibu bapa jangan sesekali membiarkan anak menonton televisyen dan bermain gadget tanpa kawalan dan terdedah dengan sebarang iklan lucah. Okey, kalau kita tengok pada masa kini kan, kanak-kanak umur dah tahun 1 pun dah ada yang memegang telefon sendiri. Okey, lepas tu kalau menonton televisyen ni biasanya non-limited kan. Semua umur bertengok. Daripada umur 4 tahun, 5 tahun dah dibenarkan untuk menonton televisyen. Biasanya apa yang ditayangkan di televisyen dan apa yang ada di telefon biasanya adalah benda yang bukan baik lah kalau perkara tu kita tidak kawal. Biasanya benda tu adalah lebih banyak keburukan kalau kita tak kawal. Mungkin keluar iklan-iklan yang mengarut yang kita tak nak pun tengok, ataupun game ataupun cerita yang mengeluarkan unsur-unsur lucah yang menyebabkan berlakunya pendedahan seks yang salah kepada anak-anak kita. Okey, kemudian memperkenalkan kepada anak-anak berkenaan dengan apa itu air mani, darah haid dan hukum hakam berkenaan. Maksudnya kita memperkenalkan, kita beritahu. Contoh, kalau dalam buku pendidikan Islam tu diadakan yang kebersihan diri, apa semua, mandi wajib. Okay, jadi kita cerita macam mana bila masanya air mani ni boleh berlaku, bila masa darah haid ni boleh berlaku, dan kita ceritakan hukum hakam mandi wajib. Apa yang kita perlu lakukan apabila akil balik. Okey, apa yang tindakan yang perlu kita buat dari sudut batasan pergaulan bersama dengan rakan-rakan sebaya dan sebagainya. Okey. Seterusnya, dari sudut kebersihan, ibu bapa ni perlu ajar cara menjaga kebersihan diri dan cara mandi hadas dan termasuk perkara larangan berhadas. Kemudian, ibu bapa ni bertanggungjawab untuk hantar anak-anak ke seminar, program yang boleh mendedahkan semua ini dan bagi pendedahan kepada mereka. Okey, kalau kita tengok pada zaman kini, zaman yang serba moden dan semua benda mudah untuk didapati. Seminar ada, bengkel ada, jadi ibu bapa ni pelbagai pilihan macam mana dia boleh apa bentuk yang mereka boleh didik anak mereka. Jadi pilih je yang mana untuk memberi pendidikan yang betul kepada anak-anak mereka. Okey, contohnya pergi camp solat, campus study solat pelbagai, ataupun mungkin boleh cari pada YouTube. Okey, kita boleh memberi pendidikan yang sewajarnya lah kepada anak mengikut kesesuaian mereka. Okey, kemudian perubahan fizikal dan emosi. Anak-anak pada ketika ini dia mengalami perubahan fizikal dan emosi, iaitu mereka ni mula tertarik dan dia meminati individu yang berlainan jantina, dan ada juga yang mengalami krisis identiti. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penyataan ni kan? Okey, anak-anak ni pada umur ni mungkin ada yang jenis protes, ada yang jenis suka attention seeker, dia suka perhatian. Okey, jadi mereka ni pun mulalah mencari girlfriend ataupun boyfriend untuk mereka ni meluah perasaan ataupun sebagai teman bercerita selain daripada ibu bapa mereka. Okey, jadi ibu bapa kena alert lah. Okey, kemudian ibu bapa perlu beri perhatian yang lebih kerana mereka ni mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Okey, jadi ibu bapa ni dia memainkan peranan sebagai sahabat untuk mereka ni mudah untuk berkongsi masalah dan segala apa jenis luahan. Okey, ibu bapa ni kena bagi perhatian yang lebih dan kena bagi pendidikan yang secukupnya. Sebab apa? Sebab mereka masa ketika ini kawan sentiasa betul. Apa yang kawan cakap, yang itulah yang betul. Apa yang mak ayah nasihat dekat rumah ni dah lupa. Biasanya macam tu. Okey. Kemudian ibu bapa ni kena mainkan peranan sebagai sahabat, sebagai kawan dia, supaya mereka ni selesa untuk berkongsi apa-apa masalah. Bila mereka selesa mendapat kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup, mereka pun tak adalah pergi jumpa kawan mencari penyelesaian yang salah mengikut emosi mereka. Okey. Kemudian batas.
Ibu bapa ni kita kena menekankan perihal aurat terutamanya kepada anak perempuan dan juga kepada anak lelaki. Anak perempuan ni seperti mana kita tahu kan, aurat daripada seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Kalau lelaki yang auratnya adalah daripada pusat hingga ke lutut sahaja. Jadi kita kena beritahu, dalam rumah pun kita kena beritahu batasan aurat. Bukannya batasan aurat dengan kawan saja, kita dah kena didik daripada rumah. Antara lelaki, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, mana batasan aurat dia. Masa tu kita dah kena didik, perlu dijaga supaya mereka ni bila mereka berada di luar, mereka dah pun mantap tentang ilmu batasan aurat ni. Okey, kemudian anak-anak ni perlu juga diajar batas pergaulan antara lelaki dan perempuan supaya mereka ni tidak mudah terjebak dengan hasutan syaitan. Kita kena ajar anak-anak mereka. Pergaulan lelaki kena macam mana? Mungkin kena tegas sikit. Pergaulan dengan perempuan macam mana? Okey, lelaki pergaulan dengan perempuan macam mana? Okey, kita tak boleh bebas untuk berkawan kan? Walaupun kita rasa tak apa, anak kita baru umur 10 tahun. Okey. Sepatutnya pada umur 10 tahun tu lah kita kena kawal dah, kita kena memberi didikan yang sepatutnya. Sebab kalau tengok pada budak zaman sekarang sangat terdedah dengan pelbagai media, TikTok, Instagram, Twitter, itu semua yang boleh menyumbang kepada keburukan kalau ibu bapa tidak mengawalnya. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Peringkat umur 14 hingga 16 tahun. Peringkat umur 14 hingga 16 tahun ni adalah remaja, di mana kanak-kanak mereka dah berganjak usia kepada remaja. Pada peringkat ini, mereka sebenarnya telah mencapai kematangan dalam berfikir. Remaja akan menjadi lebih mudah emosi kerana mereka merasakan bahawa boleh membuat keputusan sendiri dalam segala hal. Kalau kita tengok remaja lingkungan umur ni, mereka sebenarnya sukakan kebebasan. Mereka tidak sukakan macam ibu bapa yang asyik mengawal setiap apa yang mereka buat. Tapi sebenarnya mereka tak tahu apa yang ibu bapa lakukan tu adalah sentiasa yang terbaik untuk mereka sebenarnya. Ibu bapa dan keluarga seharusnya menjadi orang paling rapat dengan anak-anak pada usia ini kerana perlu mengetahui dan mengawal segala tindakan mereka. Okey, ibu bapa atau keluarga ni dia merupakan orang yang paling rapat dengan anak ataupun sama ahli keluarga mereka. Jadi jika ada ahli keluarga yang berumur lingkungan 14 hingga 16 tahun ini, kita seharusnya menjadi rapat sebab kita tahu pada usia macam ni mereka perlukan seseorang untuk mereka mengadu sekiranya ada masalah. Mengikut kajian statistik saban tahun terdapat banyak kes seksualiti yang melibatkan golongan remaja. Ianya berlaku secara sengaja dan tidak sengaja. Okey, kalau kita tengok memang bukan kajian lah, statistik saban tahun ni memang sangat banyak kes seksualiti yang melibatkan golongan remaja ni. Namun kini bukan sahaja golongan remaja 14 hingga 16 tahun, malah ada juga kes yang melibatkan kanak-kanak yang berumur antara 8 hingga 12 tahun. Sebab zaman semakin canggih, jadi banyak sangat faktor yang menyebabkan terjadinya kes seksualiti ini. Apa itu berlaku secara sengaja dan tidak sengaja? Secara sengaja ni maksudnya remaja sendiri melibatkan diri dengan kes seksualiti ni. Contohnya mereka mempunyai teman lelaki. Jadi mereka sendiri yang sengaja menjebakkan diri mereka ke arah berlakunya kes seksualiti. Tidak sengaja tu maksudnya kadang-kadang ada remaja ni mereka merasakan itu satu kesalahan. Contohnya
teman lelaki mengajak mereka keluar. Namun mereka menolak, tetapi dipujuk dipujuk untuk keluar bersama teman lelaki ke, ataupun pergi berhibur bersama teman lelaki ke. Mereka tahu itu salah dan mereka tidak mahu, namun mereka terpaksa. Okey, itu secara tidak sengaja. Okay, ini adalah statistik remaja hamil antara 2014 hingga 2018. Okey, kalau kita tengok memang semakin meningkat dari tahun kepada tahun kes ini. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh yang saya ambil daripada surat khabar, peraturan surat khabar. Okey, bahannya seks bebas. Yang ni umur 17 tahun. Tapi seorang remaja sudah 3 kali hamil wanita. Maksudnya daripada sebelum umur 17 tahun lagi, dia sudah pernah hamil luar nikah. Jadinya lingkungan umur 14 hingga 16 tahun ni adalah sangat-sangat genting bagi seseorang remaja itu untuk mengawal diri mereka daripada terjebak dengan sesuatu dengan kes seksualiti ini. Kalau kita tengok, terlalu banyak sebenarnya kes yang melibatkan pembuangan bayi yang melibatkan remaja. Okey, bagaimana cara untuk memberikan pengetahuan tentang pendidikan seksualiti kepada remaja? Okey, sebenarnya remaja ni bukan mereka tak tahu tentang seksualiti, namun pendedahan itu tidak mendalam. Jadi sebagai ibu bapa, adik-beradik, keluarga atau guru, kita seharusnya sentiasa menasihati jika ada kalangan ahli keluarga yang ada umur remaja ini. Okey, yang pertama kita boleh memperkenalkan adab-adab pergaulan yang dibenarkan dalam Islam serta menyatakan kesan buruk jika remaja bergaul secara bebas antara lelaki dan perempuan. Okey, sebenarnya remaja ini mereka bukannya tak tahu, cuma ilmu mereka tu sedikit. Jadinya bila ilmu mereka sedikit, rasa takut itu kurang dalam diri mereka. Jadi bila kita nasihati, kita beritahu adab-adab tentang pergaulan ni, mungkin sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk berfikiran dengan lebih matang tentang adab pergaulan bebas ini. Okey, seterusnya ibu bapa perlulah sentiasa memantau pergaulan anak-anak. Okey, ibu bapa perlu mentadbir anak-anak di rumah tentang akibat jika mereka terlibat dengan kesalahan seksualiti. Okey, ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting ketika di rumah. Ibu bapa ni mesti gunakan kata-kata nasihat yang membolehkan remaja ni menerima sesuatu nasihat tersebut. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa ni mereka pun terlalu emosi untuk menasihati anak-anak. Sebab tu nasihat kadang tu anak-anak ibarat mencurah air di daun keladi kan. Sebab mereka merasakan mereka sentiasa dimarahi oleh ibu bapa. Mereka tahu itu salah tapi mereka nak dinasihati secara baik. Okey, bila anak-anak ni sebenarnya bila ditarbiah secara baik, insya-Allah terkesan di hati mereka. Okey. Yang ketiga, guru boleh mengadakan sebuah program yang mempunyai kerjasama dengan pihak polis bagi memberi pendedahan berkaitan kesalahan seksualiti yang melibatkan remaja masa kini. Okey, di sekolah masa kini, sejak sekolah rendah sudah ada program sebegini. Bukan sahaja di peringkat menengah, di sekolah rendah pun memang ada program yang
mereka menjemput pihak polis dan pihak polis memberi ceramah tentang kesalahan seksualiti. Jadi apabila pihak polis sendiri yang memberi penerangan tentang kesalahan ini dan apa hukuman dia, perasaannya remaja ni memang mereka akan berasa takut. Okay, kesimpulannya daripada tajuk ini, seperti yang kita semua lihat, zaman 2022 adalah zaman teknologi yang serba canggih yang digunakan dalam kehidupan seharian. Namun begitu, kita haruslah sentiasa berhati-hati kerana kemudahan teknologi di hujung jari ini banyak memberikan keburukan jika disalahgunakan. Seperti yang telah dibincangkan, zaman perkembangan kanak-kanak masa kini amat perlu diberi perhatian oleh ibu bapa. Hal ini kerana terdapat banyak masalah yang berlaku pada anak-anak kini, terutamanya dalam permasalahan sosial golongan jantina. Maka timbullah kes berkaitan seksualiti yang melibatkan anak-anak di bawah umur 18 tahun. Okey, kesimpulannya, pendidikan seksualiti dan pendidikan Islam adalah amat penting bagi guru-guru ataupun ibu bapa untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam diri anak-anak, dan ia memberikan kesan yang baik kepada sosial anak-anak. Okey, itu saja dari kumpulan kami tentang tajuk pendidikan seksualiti. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.